Nur Aziza binti. Nama saya Suhaida binti Superi. Saya Nurin Fakihah binti Abdul Razak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Zulhelmi bin Ahmad Zulkifli. Nama saya Nur Izzah binti Amit. Nama saya Nur Aida Syafina binti Muhammad Zaman. Nama saya Hazatul Natasha binti Azizan. Masalah tingkah laku di kalangan pelajar sekolah bukanlah satu isu yang baru-baru sahaja dibincangkan. Secara umumnya boleh dikatakan bahawa masalah tingkah laku adalah sikap pelajar yang suka mengganggu dan merosakkan kelicinan dan kelancaran proses pembelajaran di sekolah. Apabila dibangkitkan isu masalah tingkah laku ini, pasti kita akan kaitkan dengan tindakan pelajar yang suka ponteng sekolah, merokok, dadah, buli, gangsterism, vandalism dan sebagainya. Jadi, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi? Kerana Carl Rogers ada mengatakan bahawa seseorang melakukan sesuatu tindakan mengikut persepsi diri sendiri dan juga keadaannya. Dan ada pemerhatian yang dibuat dikatakan bahawa seseorang mempunyai masalah tingkah laku kerana kekurangan diri sendiri untuk mengadaptasi dengan perubahan di sekelilingnya sehingga mengganggu emosi seseorang. Jadi, dalam video ini kami akan menerangkan segala pemahaman perihal tentang masalah tingkah laku yang berlaku di kalangan pelajar. Kita akan meneruskan perbentangan ini dengan faktor-faktor terjadinya masalah tingkah laku di kalangan pelajar di sekolah. Antara faktor yang menyebabkan masalah tingkah laku di kalangan pelajar di sekolah ialah faktor rakan sebaya. Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar akan mempelajari sikap yang diamalkan oleh rakan sebaya mereka. Sebagai contoh, sikap yang negatif ialah merokok, ponteng kelas, bercinta dan lain-lain. Jelaslah bahawa pengaruh rakan sebaya dapat mempengaruhi sikap, bahasa dan falsafah kehidupan seseorang pelajar. Antara faktor yang kedua ialah faktor persekitaran. Menurut Rahil dan Habibah pada tahun 2002, persekitaran ialah segala rangsangan yang mempengaruhi perkembangan individu. Rangsangan yang berlebihan dari sekeliling juga mungkin akan menjadi satu masalah kepada tingkah laku pelajar. Misalnya, jika pelajar berada di persekitaran yang bising, kotor dan sesak juga dapat menghasilkan rangsangan yang tinggi kepada pelajar dan akan menyebabkan pelajar meninggalkan persekitaran tersebut dan bertindak di luar kawalan. Selain itu, pelajar juga akan menjadi seorang yang beremosi disebabkan berada di persekitaran yang negatif. Oleh itu, faktor persekitaran juga memberi kesan terhadap perkembangan manusia. Seterusnya adalah faktor kekeluargaan. Faktor kekeluargaan ini sangat penting kerana dari awal kelahiran hingga besar, individu tersebut berada dalam lingkungan keluarga. Jika keluarga pada awalnya, proses pembesaran individu tersebut, keluarganya sebagai seorang ibu bapanya, seorang yang pemarah, seorang yang sentiasa memukul. Jadi individu tersebut akan jadi seorang yang pemarah, yang suka memukul dan dia nak tunjukkan tindak balas apa yang berlaku sewaktu dia dibesarkan. Jika individu tersebut berada dalam lingkungan yang positif, keluarga yang positif, yang baik, maka individu juga akan ke arah yang baik. Jadi itu adalah faktor yang ketiga. Faktor yang keempat adalah faktor diri sendiri. Faktor diri sendiri dia merangkumi ketiga-tiga faktor tersebut ataupun kesemua faktor yang ada. Sebab apa? Diri sendiri ini yang menentukan yang mana baik, yang mana buruk. Jika faktor diri sendiri ini dia memilih ke arah positif, maka ke arah positif. Jika dia memilih ke arah negatif, maka ke arah negatif. Yang terakhir yang saya nak kongsikan adalah faktor media sosial. Faktor media sosial ini sangat terkesan lah, kerana kita tahu zaman sekarang pelajar-pelajar mudah terikut ataupun melihat perkara yang berada di media sosial. Contohnya, jika individu tersebut melihat daripada telefon pintar, melihat perkara-perkara yang video ganas, video-video yang memberi kesan kepada pemikiran dia, maka tindak laku dan tindak balas individu tersebut akan ke arah tersebut. Jadi yang saya nak sebutkan kali terakhir adalah ketagihan pornografi juga bermula daripada telefon pintar ataupun media sosial. Jadi sama-sama kita ingat
sama-samalah kita jaga faktor-faktor ini untuk memastikan para pelajar terus ke arah positif dan elakkan daripada perkara negatif. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan cabaran dan halangan yang dihadapi oleh guru dalam mengawal masalah tingkah laku pelajar sepanjang pandemik COVID-19. Antara cabaran yang dihadapi oleh guru yang pertama, pelaksanaan SOP dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pelaksanaan SOP dan PKP yang sangat ketat memberi impak yang sangat besar kepada guru-guru. Apabila pelajar tidak mengikuti pembelajaran secara bersemuka di sekolah, ada di kalangan mereka yang tidak mengambil berat tentang kehadiran. Tindakan pelajar yang tidak mengikuti kelas secara atas talian di rumah masing-masing menyebabkan guru-guru terpaksa memberikan amaran dan juga surat kepada ibu bapa berkaitan ketidakhadiran anak-anak mereka semasa PDPR berlangsung. Cabaran yang kedua ialah penggunaan media sosial. Pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan oleh sekolah iaitu membawa telefon bimbit telah menimbulkan pelbagai masalah terutamanya kepada guru. Hal ini dikatakan demikian kerana wujudnya pandemik COVID-19 menyebabkan pelajar di mana adanya tingkah laku negatif lebih cenderung untuk menimbulkan masalah di sekolah. Sebagai contoh, pelajar yang mempunyai tingkah laku negatif tidak akan teragak-agak untuk memalukan guru-guru mereka dengan merakam video perbuatan guru memarahi atau mengenakan denda kepada pelajar yang membuat kesalahan. Di samping itu, personaliti pelajar itu sendiri juga merupakan cabaran kepada guru-guru di sekolah. Semasa pelaksanaan PKP, pelajar dibenar memasuki ke sekolah dengan berambut panjang. Ekoran perkhidmatan gunting rambut masih belum dibenarkan beroperasi. Namun begitu, kebebasan yang diberikan kepada pelajar menyebabkan mereka tidak memotong rambut walaupun kedai gunting rambut sudah dibuka. Hal ini membebankan guru kerana terpaksa memberikan amaran dan mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas pelajar tersebut. Perbuatan pelajar yang melanggar peraturan etika sekolah sememangnya memberikan cabaran yang sangat besar kepada guru-guru yang menghadapinya. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey. Cara-cara mengenal pasti murid yang bermasalah tingkah laku. Apa ya cara-cara untuk kita nak kenal pasti masalah tingkah laku dalam kalangan pelajar di sekolah? Kita dapat mengenal pasti masalah tingkah laku murid dalam kalangan pelajar di sekolah adalah dari segi secara langsung dan juga tidak langsung. Guru ni dia mungkin boleh melihat beberapa tanda-tanda kesukaran emosi ataupun tingkah laku yang tidak diingini ada dalam diri murid mereka sendiri. Sebab guru ni boleh tengok perubahan tingkah laku murid ni adalah disebabkan perubahan mereka ni sangat ketara dalam perasaan ataupun emosi serta tingkah laku yang tidak normal dalam kalangan pelajar-pelajar di sekolah lah. Guru-guru ni dia boleh tengok murid dia ni perubahan murid dia ni secara emosi seperti penarikan diri, kegelisahan. Lepas tu murid ni dia selalu marah-marah lepas tu dengan ada masalah komunikasi secara personal lah dengan orang lain ataupun dengan orang yang ada di sekeliling. Yang pertama untuk kita kenal pasti cara-cara murid yang bermasalah adalah penarikan diri, di mana murid ni peratusan dia ke sekolah sangat tinggi. Peratusan dia tak datang sekolah tu adalah sangat tinggi, di mana dia ni suka ponting sekolah. Tak tahu sebab apa dia suka ponting sekolah. Jadi guru-guru ni kenalah ambil tahu kenapa murid dia tak datang sekolah. Seterusnya adalah murid ni dia kurang penyertaan dalam setiap aktiviti PDP di dalam kelas. Lepas tu murid dia ni ada keresahan yang secara berterusan, selalu mengantuk dalam kelas, tidak balas yang tidak disengajakan, tak bagi perhatian dalam kelas masa guru mengajar. Lepas tu dia juga tak ikut arahan yang guru berikan, dan dia punya penampilan dan juga personality dia pun tak kemas. Macam baju sekolah dia macam penampilan dia yang kotor, baju sekolah tak basuh, tak gosok, tak beriron, kasut yang kotor. Itulah penampilan murid yang tidak kemas. Seterusnya adalah kegelisahan ataupun mudah marah, di mana sesetengah murid ni dia akan menunjukkan tingkah laku yang mengganggu proses PDP dalam bilik darjah dengan cara percakapan yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat, dan juga dia ni sering menentang guru, suka mengamuk dalam kelas, suka sindir kawan, suka ejek-ejek kawan, suka bergaduh dengan kawan. Murid yang macam ni dia selalu marah lah.
mungkin emosi dia tak stabil. Seterusnya adalah dari segi komunikasi personal, di mana cikgu ni, guru ni, dia boleh tahu tengok tingkah laku murid dia ni melalui hasil kerja murid, dan hasil kerja murid ni melalui interaksi antara rakan-rakan mereka lah, antara rakan-rakan kawan yang mempunyai masalah tu lah kan. Kadang-kadang cikgu ni dia boleh tahu direct cakap dengan pelajar tersebut, dan kena cikgu ni juga kena faham kebimbangan murid tu, dan kena ambil tahulah juga masalah luaran ataupun konflik dalaman yang murid tu hadapi. Kadang-kadang konflik pelajar tu dia bermasalah, kadang-kadang datangnya daripada keluarga sendiri, ada masalah lain yang menyebabkan emosi dia tak stabil. Jadi cikgu ni dia perlu tanya murid dia tu dan perhatikan murid pelajar yang bermasalah tu dari segi pelbagai aktiviti yang berbeza dan juga pada waktu yang berbeza. Lepas tu cikgu tu dia boleh tahu tulis rekod anekdot mengenai masalah ataupun tingkah laku murid yang berlaku, dan kena dapatkan jugalah maklumat tambahan tentang keadaan murid tu, seperti kesihatan dan juga keluarga murid tu lah, supaya murid tu rasa dihargai, disayangi. So bila kita bertanya macam tu kepada murid, mungkinlah murid tu boleh berubah sebab dia rasa ada orang sayang dia, tak judge dia, faham dia. So kita masing-masing kena kita sama-sama kena saling mengasihani dan bekerjasama antara satu sama lain, supaya bila kita mengasihani pelajar-pelajar kita, mungkin pelajar-pelajar kita ni senang dekat dengan kita dan akan berkongsi masalah dengan kita. Sekaligus pengurangan masalah sosial ataupun pengurangan masalah tingkah laku pelajar ni dapat dikurangkan. Di sini saya akan menceritakan atau berkongsi mengenai cara untuk menangani masalah tingkah laku pelajar di sekolah selepas faktor dan cabaran yang telah dibincangkan sebelum ini. Okey. Antara langkah untuk menanganinya adalah yang pertama, melalui rujukan unit bimbingan dan kaunseling. Okey, dengan adanya unit bimbingan dan kaunseling di sekolah, para pelajar dapat mengawal tingkah lakunya daripada berkelakuan buruk. Oleh itu, sesetengah pelajar ada yang memerlukan unit bimbingan dan kaunseling, tetapi ada yang tidak memerlukan. Jadi, para unit bimbingan dan kaunseling ini perlulah mempunyai kemahiran dan mengikut prosedur yang telah ditetapkan untuk memberi bantuan kepada pelajar yang tingkah laku tersebut. Okey, yang kedua adalah etika kerahsiaan. Okey, etika kerahsiaan ini amat penting dalam semua para guru, kerana apabila pelajar itu mempunyai masalah, jadi mereka akan merujuk kepada unit bimbingan dan kaunseling. Bukan itu sahaja, setengah pelajar juga mempunyai hubungan yang sesuai untuk memilih guru manakah untuk dia berkongsi masalah. Jadi semua guru perlulah mempunyai sifat etika kerahsiaan. Okey, yang ketiga adalah para guru tidak perlulah melihat perkara-perkara negatif, malah perlulah tengok perkara yang menunjukkan kekuatan atau kelemahan para pelajar. Hal ini kerana para pelajar tersebut akan rasa disayangi dan dihargai oleh para guru. Dengan itu, para guru perlulah memuji, menegur perkara yang kebaikan apa yang para pelajar tersebut telah lakukan, seperti menolong guru membawa buku, menolong guru buat gotong royong dan sebagainya. Okey, dan akhir sekali adalah para guru haruslah mengelakkan memberi hukuman tanpa sebab dan tanpa tergantung, supaya para pelajar tersebut tidak akan merasa dendam. Okey, dan apabila pelajar tersebut telah melakukan kesalahan, guru perlulah bertanya dahulu mengapa dan kenapa apa yang telah dilakukan. Jadi para pelajar tidak rasa dihukum terasa beban. Jadi oleh itu, para guru haruslah mengambil sesuatu tindakan dengan betul, dengan kebenaran yang sahih. Okey, berdasarkan langkah-langkah yang telah disenaraikan tersebut, dapat dikaitkan dengan teori Carl Rogers, di mana Carl Rogers tersebut menyatakan bahawa tingkah laku seorang individu akan berubah mengikut persepsi sendiri, sama ada ke perkara positif dan negatif, and then negatif ke positif, dan ada juga yang positif dan ada negatif dan negatif. Okey, itu sahaja mengenai langkah-langkah untuk menangani cara masalah tingkah laku dalam kalangan pelajar. Okey, antara kesan-kesan tingkah laku negatif pelajar adalah prestasi pembelajaran pelajar di sekolah juga menurun. Pelajar yang sering melakukan tingkah laku negatif seperti masalah disiplin, ianya dapat menjejaskan prestasi pembelajaran mereka. Sikap ponteng sekolah pelajar dan tidak fokus semasa dalam kelas adalah masalah tingkah laku pelajar.
Tambahan pula norma baru negara kita iaitu pembelajaran atas talian, ramai pelajar-pelajar yang tidak dapat menghadiri kelas online. Hal ini menyebabkan pelajar akan banyak ketinggalan dalam pelajaran dan sewaktu penilaian pembelajaran mereka tidak dapat menjawab dengan cemerlang dan mendapat keputusan yang tidak memuaskan. Yang seterusnya adalah kadar disiplin meningkat dan merosakkan reputasi sekolah. Apabila tingkah laku negatif pelajar meningkat seperti ponteng sekolah, buli, merokok, mencuri dan sebagainya, ia akan memberikan kesan kepada sekolah. Unit disiplin sekolah akan merekod segala tingkah laku negatif yang dilakukan oleh pelajar. Dengan ini, ianya akan merekatkan graf masalah tingkah laku sekolah tersebut dan menyebabkan reputasi sekolah tersebut akan menjadi terjejas. Akhir sekali adalah suasana sekolah menjadi tidak harmoni. Tingkah laku negatif pelajar ini akan menyebabkan pelajar lain juga terganggu. Hal ini kerana apabila pelajar melakukan perkara negatif, maka guru disiplin akan menegur dan membuat tindakan. Namun begitu, pelajar yang tidak dapat menegur teguran tersebut akan memberontak dan melakukan perkara negatif seperti melakukan vandalisme dengan mencoteng dinding dengan perkara-perkara negatif dan menyebabkan para pelajar dan guru-guru menjadi stres apabila datang ke sekolah. Kesimpulannya, tingkah laku bermasalah boleh menyebabkan ketidakseimbangan antara emosi dan aktiviti kehidupan seharian pelajar. Kadang-kala, keadaan dan suasana sekolah juga menimbulkan keadaan yang tidak selesa dan menyebabkan tingkah laku bermasalah dalam kalangan pelajar. Pelajar yang terlalu ramai dalam sesebuah kelas, alat kelengkapan belajar yang tidak mencukupi, suasana di dalam kelas yang tidak teratur, dan gangguan dari luar dan keadaan sekolah yang tidak sempurna dari segi kemudahan asas. Semua ini boleh menimbulkan kegelisahan dan mengganggu kelancaran semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Pihak sekolah perlu merancang strategi untuk meningkatkan keberkesanan mengatasi tingkah laku bermasalah dan prestasi akademik pelajar di sekolah. Guru memainkan peranan utama membentuk kepribadian tingkah laku pelajar semasa berada di sekolah. Tugas guru di sekolah bukan sekadar ingin memenuhi hasrat ibu bapa daripada aspek akademik sahaja, tetapi yang lebih penting adalah untuk mendidik pelajar menjadi manusia yang seimbang daripada aspek intelek, emosi, rohani dan jasmani, bertepatan dengan kehendak falsafah pendidikan kebangsaan. Bukan sahaja guru, malah ibu bapa juga perlu memainkan peranan dalam mengatasi masalah tingkah laku yang berlaku kepada anak mereka. Ibu bapa juga perlu memastikan anak-anak berada dalam persekitaran yang kondusif ketika belajar di rumah. Itu saja pembatangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.